peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat ni? Ya, tadi saya dah sebut sebahagian daripada peranan. Cuma saya mendapat maklum balas bahawa masyarakat umum mengenali JKM ni dengan bantuan. Ya. So bantuan JKM dia macam synonymous. Cuma ada satu lagi peranan JKM yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Jadi yang tadi kita tengok Puan Nurhayati tadi, semangat untuk menubuh pusat anak yatim. Jadi kalau dibuat secara tidak teratur, JKM akan mengambil tindakan. Kita tutup, kita selamatkan penghuni itu, dan kita minta dia mengikuti peraturan dan kualiti pusat jagaan itu mesti terjamin. Itu tujuan pendaftaran. Jadi di situ pegawai JKM sebenarnya diberi kuasa, mempunyai kuasa di bawah akta pusat jagaan. Dan pengusaha yang engkar boleh dikenakan tindakan tindakan undang-undang, iaitu boleh dipenjara 2 tahun, denda 10,000. Yang ini yang orang tak faham. Kemudian satu lagi, di bawah akta pelindungan, di akta keganasan rumah tangga, akta kanak-kanak, pegawai JKM di daerah ada 104 daerah, 1,000 lebih pegawai kita yang telah diwartakan sebagai pegawai pelindung. Jadi kalau kita mendapat maklumat tentang ada penderaan, pegawai kita akan selamatkan kanak-kanak itu. Dan ini tanggungjawab JKM. Penguatkuasaan, ada banyak lagi undang-undang yang dikuatkuasakan oleh JKM. Akta Taska, akta keganasan rumah tangga tadi, akta orang papa, dan ada juga perundangan lain, akta-akta yang lain yang secara tidak langsung juga JKM ada tanggungjawab. Jadi itu tanggungjawab memberi bantuan dan tanggungjawab penguatkuasaan undang-undang. Tapi bermaknanya sekali lagi masyarakat perlu mainkan peranan lagi. Untuk ke depan, untuk memberi kerjasama. Dan katanya 1 Oktober Hari Warga Emas sedunia tu. Dan Malaysia juga akan menyambutnya. Tadi kita sebut karisma. Karisma produk baru, produk yang dijenamakan, membuat penjenamaan semula. Di bawah karisma tu kita ada karisma orang kurang upaya, karisma warga emas, karisma balu tentera dan polis, karisma community. So ada 5 karisma. Jadi saya nak fokus hari ini kepada karisma warga emas. So warga emas ni adalah kumpulan yang telah pun berjasa kepada negara, melahirkan individu-individu seperti saya, Cik Wan dan yang seperti tadi. Jadi siapalah kita tanpa mereka? Jadi kerajaan sebenarnya sudah 10 tahun mengisytiharkan 1 Oktober sebagai Hari Warga Emas. Cuma mungkin masyarakat tidak mengambil indah hari ini kerana berbagai sebab. Jadi pada 1 hari bulan nanti, Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat akan melancarkan bersama-sama dengan beberapa lebih kurang 1,000 warga emas di Sungai Tani, meraihkan hari ini. Dan hari ini juga akan disambut secara serentak di seluruh negeri-negeri lain, di institusi warga emas di negeri-negeri. So di bawah JKM ni ada institusi yang khusus menjaga warga emas. Ada lebih kurang 2,000 warga emas yang ditempatkan ataupun di institusi ni. Ada 10. So di Kedah ada, di setiap negeri ada. Tadi Amna kata nenek Amna ke mana? Nenek saya ke Shah Alam, Seksyen 24, salah satu. Kalau yang tidak duduk secara tetap di institusi itu, dia ada tempat untuk mereka mengisi masa mereka secara produktif. Itu bersifat harian. Apa program yang ada di situ? Yang itu dia lebih bercorak community. Maknanya dia ada jawatan kuasa yang terdiri daripada warga emas sendiri. Mereka lah yang merancang. Dia nak ada diskusi, ada kelas pengajian. Ada setengah tu bila bersara baru mempunyai ruang masa yang secara konsisten untuk menuntut ilmu. Daripada pusat jagaan kita ada 22 pusat jagaan harian, pusat jagaan warga emas harian. Yang ini mereka yang pergi ke situ, mereka yang masih boleh bergerak sendiri.
tanpa bantuan. Jadi dia ke situ setiap hari. Dan di situlah kalau kita perkukuhkan pusat jagaan itu dengan peralatan seperti untuk exercise, basikal exercise dan juga. Jadi dia boleh mungkin 40 minit meregangkan badan. Kemudian ada perbincangan sampai ke petang, kemudian dia balik rumah. Sementara mungkin anak-anak dia pergi mencari rezeki. Cuba menggantikan entiti kedai kopi. Kedai kopi dia nak pergi juga. Tapi lepas tu dia ada tempat yang dia boleh berbincang menggunakan bahasa yang sama. Frekuensi yang sama. Jadi dia tidaklah jadi murung. Dia tidak murung. Sebab kita bimbang kalau warga emas itu dirundungi ataupun mengalami masalah kemurungan, dia akan menimbulkan macam-macam masalah kepada anak dia, dan ini akan menjejaskan produktiviti kepada anak-anak. Mungkin nanti kena ambil cuti yang berpanjangan, tak boleh pergi pejabat. Dan definasi warga emas di 60 ke atas. Ya, 60 ke atas. Kita menggunakan definisi antarabangsa. So warga emas, hari warga emas ni pun diputuskan di peringkat antarabangsa 1 Oktober. Jadi kita sebagai salah satu daripada negara yang di bawah Tuhan bangsa-bangsa bersatu, kita mengguna pakai definisi itu untuk kita sambut. Apa yang kita nampak Wan Kamarudin sebenarnya, adanya pusat-pusat untuk warga emas ni adalah satu inisiatif yang baik, di mana mereka tak adalah nampak hanya duduk di rumah sahaja dengan cucu-cucu, tapi mereka boleh mingle, boleh bercampur sama mereka sendiri, dan dalam waktu yang sama boleh melahirkan badan yang cerdas. Tengok 60 sekarang ni masih muda, masih boleh menyumbang. Saya nak sebut tentang dalam Johor yang terbatas ni, warga emas ni pun ada banyak kategori yang memerlukan bantuan secara berterusan. Maknanya pendapatan mereka bawah pada pendapatan garis kemiskinan 720. Mereka ni dapat bantuan daripada kerajaan 300 bulan secara berterusan. Pada tahun 2010 ini, untuk warga emas sahaja, kerajaan Persekutuan telah pun membelanjakan sebanyak 733,000. Hampir 1 juta tu. 443,000 juta. 443 juta sorry. Susah nak sebut, banyak susah nak sebut. Yang mendapat manfaatnya pada tahun 2011 adalah sebanyak 126,500 orang. Yang ini mendapat bantuan tetap setiap bulan, kerana dia tidak ada punca pendapatan yang anak dia pun tak boleh bagi. Jadi mereka ini mendapat secara berterusan. Sama ada kita pergi hantar ke rumah, kalau dia setuju masuk dalam bank, kita masuk dalam bank, ataupun kadang-kadang dia datang ke kaunter, ke pejabat JKM di daerah untuk mendapat duit itu. Jadi 300 itu secara berterusan sudah lama. Kita panggil bantuan orang tua, BOT. Jumlahnya 300. Jumlahnya 300. Ya. So persoalannya mungkin setelah mendengar siaran ini, ada yang berkata saya tak dapat pun. Jadi kalaulah ada kes-kes yang tercicir, saya galakkan mereka ini tampil ke depan. Mereka-mereka yang mengetahui maklumat ini bawa ke pejabat JKM, dan kita akan melakukan siasatan supaya yang sebenarnya memerlukan akan dapat yang layak. Ada panggilan. Kita ada panggilan. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ya, Nazri di sini. Nazri, okey, silakan dengan soalan. Saya nak tanya dengan Datuk Regin. Berkaitan dengan penguatkuasaan DPR. Berkaitan dengan isu taska. Kita dapati sekarang ramai taska turun buat cendawan. Tetapi mungkin kelulusan telah diberi dan dia telah memanfaatkan sigen di taska-taska, dan kita yakin dah berdata. Tetapi dari segi pelaksanaan penguasaan tentang contoh mungkin lawatan yang diamalkan oleh Kementerian Kesihatan, jurawat akan menyemak balik ataupun datang lawat di rumah sakit. Tak tanya Datuk kata. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Saya rasa Nazri nak dapatkan kepastian sesuatu tentang pusat jagaan tu kan, macam mana seorang yang menghantar anak tu nak memastikan taska tu berdaftar, pasal banyak sangat taska yang tubuh bagai cendawan ni. Macam tadi pusat jagaan juga. Satu lagi ada taska Taman Asuhan Kanak-kanak,
Taman asuhan kanak-kanak ni kadang-kadang masyarakat pun agak keliru. Satu dia ada taska, satu lagi tadika. Kalau 4 tahun ke atas itu tadika, iaitu tertakluk pada Akta Pendidikan di bawah Jabatan Pelajaran. Bawah pada 4 tahun taska. Mana dia mengasuh. Jadi dia tertakluk pada Akta Taska. Di situ bila seorang individu ataupun NGO dan sebagainya berminat untuk menubuhkan taska, pendaftarannya memang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penguatkuasaan undang-undang taska ni Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cuma untuk melayakkan sesuatu taska itu mendapat sijil pendaftaran, dia kena memenuhi keperluan ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh di bawah pihak berkuasa tempatan. Bangunan yang nak digunakan sebagai taska itu mestilah diluluskan oleh PBT, pihak berkuasa tempatan. Majlis Bandaran, Dewan Bandaraya dan sebagainya. Sebab kita tak nak dia secara tidak teratur pergi buat di satu tempat yang mungkin nanti tak selamat. Dan tiba-tiba beroperasi, lepas tu macam-macam, dinding jatuh. Tetapi dari pihak Ibu Bapa sendiri, kalau lihat secara fizikal Tuan Haji, macam mana nak memastikan taska itu berdaftar, selamat? Pertamanya dia boleh rujuk secara online, website, laman web JKM. Kita ada senarai yang berdaftar. Yang tak berdaftar tak ada kita. Kita tak masukkan dalam website tu. Jadi yang dah daftar dapat sijil ada senarai. Kemudian satu lagi, kalau mungkin kadang-kadang website susah ataupun tidak ada peluang untuk melawat website tu, kita boleh menelefon talian Nur 15999. Talian Nur. Saya ada dapati taska, saya nak tahu daftar tidak. Talian itu boleh membantu. Yang ketiga, kita boleh pergi ke pejabat JKM yang berdekatan. Kalau kita duduk di Gombak, ada Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Gombak. Di Ulu Langat ada Kebajikan Masyarakat. Ulu Langat di daerah ada 104 jadi saya kata. Jadi rujuk di situ dan dia akan beritahu. Kemudian di taska itu sendiri mesti ada sijil. Kalau tak ada sijil, kita boleh minta. Mungkin ada simpan dalam file, dia boleh tunjuk. Jadi mereka taska yang berdaftar ni, dia ada satu kesihatan datang tengok dan cek. Kalau dia ada bagi memasak makanan, tengok dia punya kualiti masakan. Jadi yang ni yang saya rasa perlu ditanya oleh seorang ibu bapa yang nak menghantar anak. Kalau tak ada itu, mana tak berdaftar. So ada risiko yang tinggi. Dan saya nak sebut di sini, ada kes-kes yang pengabaian dan sebagainya, semuanya berlaku di tempat yang tak berdaftar. Jadi kalau kita dapat maklumat tu, kita akan tutup taska tersebut. Dan dah banyak yang kita tutup. Ini penguatkuasaan. Maknanya buat pengaduan kepada JKM yang paling hampir lah. Apa-apa pun pada anda penonton rumah, pada ibu bapa yang ingin menghantar anak-anaknya ke taska ataupun pusat jagaan, apa yang penting ialah tengok dulu ada ke tak, dia dah berdaftar ke tak. Kalau tak tahu juga, kita telefon JKM sendiri. Jangan sampai bila dah kena baru nak menyesal. Betul. Itu saja masa yang kita ada untuk segmen Khidmat Syariah minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Jadi terima kasih Tuan Haji Hasri, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Dan kembali selepas ini bersama Amin dan juga Irma. Jangan ke mana-mana.